Tanpa lengahkan masa, saya silakan Fadil Doktor. Fadal syukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amiri sebagai moderator sesi kita pada malam ini. Dan tak lupa ucapan penghargaan kepada Puan Hajah Zainab binti Abdul Ghani, pengarah Pusat Pengajian Z Al-Quran wal Qiraat. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah saya dan kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berada dalam suatu suasana untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi ilmu khusus dengan suatu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada ilmu yang lebih mulia, yang lebih utama, melainkan ilmu yang berkait dengan kalamullah Azza wa Jalla. Jadi pada permulaan ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak pusat pengajian Z yang telah sudi menjemput saya untuk saya berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampaknya program kita ini bukan setakat malam ini. Malam ini hanya sekadar mukaddimah atau pengantar saja. Dan kita ada program yang memakan masa yang agak lama. Yang agak lama untuk kita menghayati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk malam ini, saya diminta untuk membincangkan tentang pengenalan tafsir atau pengantar tafsir. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajian tentang tafsir ini merupakan satu pengajian yang luas. Satu pengajian yang cukup luas dan bukan setakat luas tapi mencabar sebenarnya. Kalau kita tengok, kalau kita lihat dalam perkembangan, sebab sekarang kita mudah melihat perkembangan ilmu, terutama di musim PKP dan juga perkembangan ilmu sebelum ini pun kita lihat ramai di kalangan para ustaz, asatizah kita berminat memberi ilmu tafsir ini. Masing-masing cuba untuk menjelaskan, cuba untuk memberi penerangan setakat ilmu yang ada pada mereka dengan program tafsir dan tadabbur. Dan kita sedia maklum bahawa ilmu tafsir ini suatu ilmu yang cukup mencabar sebagaimana yang telah saya sebut sebentar tadi. Jadi mungkin perkongsian kita malam ini saya sekadar ingin membuat sedikit pencerahan tentang tafsir dan perkara-perkara yang penting yang berkait dengan ilmu tafsir ini. Berdasarkan sedikit ilmu yang saya ada dan juga pengalaman saya menjadi panel penyemak tafsir di peringkat JAKIM dan alhamdulillah sudah beberapa buah tafsir di Malaysia ini yang telah saya dapat berkongsi untuk membuat semakan, untuk membuat tashih dan sebagainya lah. Jadi kita cuba manfaatkan masa pada malam ini untuk kita lihat apa yang berkaitan lah dengan pengenalan tafsir ini, di mana kita akan melihat pengenalan tafsir dan juga metod pendekatan mentafsirkan Al-Quran, dan kita akan melihat beberapa karya tafsir yang ada di tempat kita dan juga di
tanah Arab, termasuk karya-karya yang lama dan juga yang baru, setakat yang kita mampu untuk kita cuba sentuh sedikit sebanyak. Okay, baru buka. Doktor boleh share? Okay. Okey, boleh nampak skrin ya? Boleh Doktor, boleh. Boleh. Pengenalan ilmu tafsir Al-Quran ya. Jadi slide ini sebenarnya saya cuba update daripada slide yang sedia ada dengan saya untuk sesuaikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ilmu tafsir Al-Quran ya, perkataan tafsir yang kita selalu sebut dah menjadi satu perkataan yang saya rasa dah biasa kita sebut ya. Bagi kalangan kita perkataan tafsir adalah perkataan Arab ya, perkataan Arab daripada perkataan fassara yufassiru tafsiran. Kalau belajar Arab, dia akan kembalikan sesuatu perkataan itu kepada perbuatan fi'il madhi, perbuatan lepas tu fassara yufassiru tafsiran ya. Apa maksud tafsir? Tafsir itu bermaksud al-idah wa tabyin, iaitu penerangan dan penjelasan. Macam kita biasa guna perkataan tafsir, apa tafsirannya kan? Maksudnya apa penjelasan, apa penerangan, apa keterangan sesuatu ayat. Itu secara mudahlah ya. Kalau kita belajar secara khusus tentang ilmu tafsir ini, banyak perbincangan yang dibincang oleh ulama tentang takrif tafsir dari sudut bahasa dan juga istilah. Cuma saya ringkaskan sesuai dengan kita malam ni lah. Seperti yang disebut tadi, tafsir dengan maksud menerangkan, menjelaskan, menunjukkan ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Artinya tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa melainkan dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Di sini ada perkataan tafsira dengan maksud penjelasan. Dengan maksud penjelasan. Dalam satu ayat dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ayat 44 surah An-Nahl. Yang bermaksud, saya ambil daripada tafsir Ibn Kathir dalam teks Arabnya. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zikr, itulah Al-Quran.
di mana di antara nama Al-Quran ialah Az-Zikr, selain daripada Al-Furqan, selain daripada Al-Kitab, ya. Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Tadi kita sebut tafsir itu menjelaskan, bukan? Jadi di sini dalam ayat ini Allah sebut litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mir rabbihim, daripada apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, itulah Al-Quran. Kenapa? Kerana Nabi SAW diberi ilmu, pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Li'ilmika bimakna ma unzila alaik, wa hirsika alaih, wa tibaika lahu. Maksudnya Nabi SAW cukup mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim supaya Nabi SAW dapat menjelaskan kepada manusia. Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, tugas Nabi menyampaikan dan menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu persediaan yang ada pada Nabi SAW, satu persediaan yang bukan biasa, persediaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kedudukan Nabi SAW sebagai seorang insan yang paling afdal, ya, sebagai penghulu kepada anak Adam, maka Nabi menjelaskan kepada mereka apa yang perlu dijelaskan dan menjelaskan kepada mereka juga apa yang mereka muskilkan atau yang menjadi kesamaran kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan semoga mereka berfikir, ya, supaya mereka mendapat hidayah dengan mereka berfikir itu. Jadi di sini kita melihat tugas ataupun fungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, seperti mana yang kita lihat daripada maksud tafsir dan juga apa yang telah Nabi SAW telah lakukan semasa hayat baginda SAW. Sebagai, ialah kalau kita nak kata sebagai al-mufassirul awal, ya, seorang yang pertama yang mentafsirkan Al-Quran, ya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi apa yang kita maksudkan dengan ilmu tafsir, ya? Secara mudahnya ilmu tafsir bermaksud satu ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan kefahaman tentang kitab Allah, itulah Al-Quranul Karim, melalui penjelasan maksud ayat-ayatnya, penghuraian hukum-hukum serta hikmah yang terkandung padanya. Apabila kita belajar tafsir, ya, kita sekarang ni peringkat untuk memahami tafsir ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita bukan peringkat nak tafsir Quran, ya. Saya pun bukanlah ahli untuk mentafsirkan Al-Quran. Saya hanya menyampaikan, memindahkan maklumat daripada kitab-kitab tafsir yang saya baca, yang saya rujuk, untuk saya sampaikan kepada masyarakat, ya. Jadi tujuan ataupun ilmu tafsir ini bertujuan untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Itu yang paling penting. Bila kita faham Al-Quran yang terdiri daripada ayat-ayat yang telah Allah turunkan, yang dalam ayat-ayat Quran itu ada yang berkaitan dengan akidahnya, dengan dengan syariatnya, kan, dengan akhlaknya, dengan hukum hakamnya, dengan kisah-kisahnya, semua sekali, maka kita akan dapat memahami, ya, Al-Quran itu. Tetapi bukan mudah untuk kita faham, ya. Sebab untuk kita memahami tafsir ayat Quran ini perlu kepada persiapan lah, ya. Kita kena melengkapkan diri dengan
ilmu-ilmu lain yang boleh membantu kita memahami ayat Al-Quran. Seperti ilmu sebab nuzul, ya. Ilmu apa lagi? Ilmu Al-Makki wal-Madani, ayat Makkiyah dan Madaniyah, serta ilmu yang Al-Muhkam dan Mutasyabih, muhkamat atau mutasyabihat, ya, ilmu nasih wal mansukh dan lain-lain lagi lah, ya, yang diperlukan. Jadi apa yang penting di sini ialah kita nak memahami Al-Quran. Kita biasa baca Quran, ya. Biasa tumpuan kepada peringkat awal kita nak betulkan sebutan makhraj, nak belajar tajwid supaya kita baca Quran betul. Mengelakkan daripada silap sebut huruf-huruf, silap sebut ayat Quran itu kan. Maka di situ peranan ilmu tajwid. Kemudian selepas kita melepasi ilmu tajwid, kita pergi kepada step yang berikut, itulah kita cuba untuk memahami, ya, memahami ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Bila kita dapat memahami ayat-ayat itu, sama ada dengan cara tentunya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Cara nak belajar tafsir ni pula mungkin dengan cara yang paling baik tentunya dengan cara berguru lah, ya. Dengan cara berguru. Kalau kita baca secara sendirian, nanti silap faham, silap orang kata silap orang kata faham lah banyaknya. Kita faham secara sendirian. Cara sendiri ni bahaya. Tanpa ada, dan kita pun tak bertanya kepada mereka yang ada kepakaran ataupun yang lebih alim, ya, daripada kita lah. Jadi yang penting adalah kita nak memahami Al-Quran. Daripada karya-karya ataupun buku-buku tafsir yang ada yang disampaikan oleh para ustaz ataupun ulama, ya, ulama yang mahir dalam bidang tafsir. Ilmu tafsir Al-Quran ini adalah semulia-mulia ilmu. Disebabkan perkara-perkara berikut. Pertama, hubungan langsung dengan semulia-mulia kitab samawi, itu Al-Quranul Karim. Yang kedua, perbincangan terhadap kalam Allah yang merupakan kalam bicara yang paling indah. Sebab Al-Quran ini kan kalam Allah Azza wa Jal. Kita baca Al-Quran, kita bincang tentang maksud ayat-ayat Al-Quran, ya. Itu satu kelazatan yang cukup tinggi lah, ya, yang menjadi suatu hasrat ataupun cita-cita setiap mukmin dan mukminah yang ingin mendampingkan diri dengan Al-Quran supaya sentiasa dekat dengan Al-Quran dengan cara mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian kaitannya dengan Al-Quran yang merupakan kitab yang penuh dengan mukjizat atau kemukjizatan dan keberkatan. Al-Quranul Karim kitab yang penuh dengan mukjizat, kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan, berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain yang kekal kemukjizatannya. Yang kitab Al-Quran ini akan kekal dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Okey, yang ni yang menjadi suatu yang penting apabila kita bercakap tentang tafsir. Biasalah kita dengar orang kata ni tafsir Al-Quran, ya. Dan kitab-kitab tafsir Al-Quran memanglah banyak, ya, telah ditulis oleh para ulama. Ada yang kitab yang Masya Allah, yang begitu besar, yang berjilid-jilid banyaknya, ya. Cuma apakah kita tahu cara setiap ahli tafsir ataupun mufassir itu mentafsirkan Al-Quran? Apa kaedah, apa pendekatan yang digunakan, ya? Contoh dalam tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari di mana judulnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Tafsir At-Tabari ni antara tafsir yang paling besarlah takat saya jumpa. Dalam tu ada lebih 40,000 riwayat. 40,000. 40,000 riwayat antara hadis ataupun riwayat sahabat dan lain-lain.
kira semua tu kira lebih kurang 40,000 lebih lah ya. Jadi bagaimana kita kata tafsir Tabari ini, pengarang je menulis tafsir Tabari ini, tafsir beliau ini. Apa kaedah yang digunakan ya? Kalau kita nak baca pun tak larat, apatah lagi orang yang menulis dan mengarang kitab. Tentu usaha yang begitu lama diambil untuk menyiapkan sebuah kitab yang besar. Begitu juga kitab-kitab tafsir yang lain yang kita dengar ataupun kita tengok ya, apa kaedah yang digunakan oleh pengarang tersebut dalam mentafsirkan Al-Quran. Banyak sebenarnya isu-isu berkaitan dengan tafsir ini. Cuma di sini saya nak tekankan tentang cara, metod pentafsiran Al-Quran. Secara mudahnya terbahagi pada dua metod, iaitulah tafsir bil maksud dan yang kedua at-tafsir bil ra'yi ya. Apa dia at-tafsir bil maksud dan apa dia at-tafsir bil ra'yi? Jadi tafsir bil maksud ini adalah tafsir suatu kaedah pentafsiran yang terbaik. Yang nombor satunya adalah tafsir bil maksud lah ya. Kalau kita kata grade yang paling tinggi sekali lah ya. Jenis tafsir yang tak dinafikan, tafsir yang kaedah pentafsir yang terbaik. Apa dia tafsir bil maksud? Ia merupakan pentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian tafsir Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Ya. Ada ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Itu termasuk dalam tafsir bil maksud. Kemudian ada ayat-ayat yang ditafsirkan oleh para sahabat, ya. Nabi radhiyallahu anhum dan juga tabi'in, murid-murid kepada sahabat. Jadi tafsir ini, yang jenis ini akan kita akan tengok bila kita buka kitab-kitab ini, dia akan menggunakan riwayat, riwayat ya. Sama ada hadis ataupun riwayat sahabat dan sebagainya. Dan kitab ni akan orang kata banyaklah penuh dengan riwayat. Ya. Apatah lagi kalau riwayat itu dengan ada dia punya sanadnya, riwayatnya. Ya. Itu jadi besarlah buku tu ataupun kitab tu. Terutama tafsir yang ditulis di peringkat awal macam saya sebut tadi, Imam At-Tabari rahimahullah yang meninggal pada tahun 310 Hijrah. Yang saya sebut bilangan riwayat yang ada dalam kitab beliau 40,000 lebih. Saya boleh sebut sebab pengalaman saya sewaktu saya buat kajian di peringkat PhD dulu, saya ambil separuh kitab tafsir untuk saya kaji cerita-cerita Israiliyat yang bersumberkan sumber ahli kitab ataupun sumber Yahudi lah ya, sumber Bani Israel. Yang bahagian saya teliti ataupun saya baca itu 20,000 lebih ya. Itu separuh Al-Quran. Kalau campur separuh pertama dan separuh kedua, kalau seluruh Al-Quran itu adalah mengikut bilangan, mengikut penomboran yang dibuat oleh penerbit buku tafsir pada waktu itulah saya tengok semuanya adalah 40,000 lebih. Banyak kan? Sebab apa jadi tebal? Sebab Imam Tabari memasukkan banyak riwayat dalam tu. Dan juga riwayat bersama dengan sanadnya. Nama-nama perawi itu banyak menyebabkan buku jadi tebal ataupun kitab beliau jadi tebal dan ya jadi besarlah ya. Jadi tafsir dalam bentuk bil maksur ini bila dia menggunakan riwayat, maka perlu diteliti dari sudut kesahihan riwayat itu ya. Sebab riwayat ada yang sahih yang benar dan ada yang lemah dan ada mungkin yang maudhu', yang palsu ya. Jadi
juga dalam tafsir bil ma'thur ini ada unsur-unsur seperti Israiliyat yang saya sebut tadi. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar perkataan Israiliyat. Itulah cerita-cerita yang bersumberkan Bani Israel, ya. Yang kita sebut bersumberkan ahli kitab ataupun bersumberkan orang-orang Yahudi, bukan. Jadi cerita-cerita ini banyak disebut, ya, dalam kitab-kitab tafsir. Termasuk juga benda-benda perkara yang khurafat ataupun yang tak betul dan riwayat-riwayat palsu. Itu yang biasa, bukan semua, walaupun bukan semua kitab tafsir ada benda ni, tapi dia boleh, orang kata, mencacat dan mencemarkan kitab-kitab berkenaan lah. Itu dari sudut tafsir bil ma'thur yang menggunakan riwayat. Dan kalau kita yang belajar, ustaz-ustaz kita pun yang belajar agama ni, kalau tengok riwayat memang kalau tak ada ilmu tentang hadis Nabi SAW, tak belajar ilmu mustalah hadis dan sebagainya, bukan senang untuk kita memahami, ya, perkara itu. Sebab kita tak tahu yang mana sahih, yang mana tak sahih, bukan? Kita perlu kepada bantuan daripada para ulama untuk beritahu kita kedudukan riwayat-riwayat itu. Kemudian contoh-contoh tafsir kitab tafsir bil ma'thur seperti yang saya sebut tadi, tafsir At-Tabari, ya. Ibnu Jarir At-Tabari. Ada beberapa lagi tak tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Mardawih, ya. Tafsir Ibnu Mardawih ni mungkin kita tak pernah dengar. Saya pernah buat kajian di peringkat sarjana, peringkat master dulu, untuk kita dapatkan semula riwayat tafsir beliau yang dikatakan tafsir beliau telah hilang, tak dapat dikesan di mana. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, ya. Yang ini terima kasih pada Ustaz Amiri tadi yang telah menunjukkan antara rujukan penting untuk program suluh tafsir menggunakan pakai tafsir Ibnu Katsir. Setakat ini antara kitab tafsir bil ma'thur yang paling baiklah setakat ini saya pengalaman saya dan apa yang saya baca. Tafsir Ibnu Katsir lah, ya. Dia ada power dia. Dia memang nilai kualiti yang cukup tinggi. Pun begitu saya nak bagi tahu bahawa tidak ada sebuah kitab tafsir yang memang lengkap 100%, ya. Bagi saya semua buku tafsir saling lengkap melengkapi antara satu buku dengan buku yang lain. Sebab ada orang kata kita pakai tafsir Ibnu Katsir saja cukup, tak cukup, ya. Tak ada yang lengkap sebenarnya. Sebab tu saya kata kalau kita banyak membaca, sebenarnya kita akan dapat banyak maklumat dan membantu kita untuk mendapat tafsiran kefahaman yang apa nama ni, yang lebih baik. Dan ada lagi nama-nama lain, yang kitab-kitab lain yang saya sebut di sini sebagai contoh kepada kitab tafsir bil ma'thur yang mungkin tuan-tuan ada perempuan belum pernah dengar, ya. Kitab-kitab ni kitab dalam bahasa Arab pula, ya, Ad-Durrul Mansur dan sebagainya. Kita pergi kepada jenis tafsir yang kedua, tafsir bi ar-ra'yi. Tafsir bi ar-ra'yi ini pula bermaksud pentafsiran dengan menggunakan pandangan atau pendapat. Menggunakan pandangan atau pendapat. Dan tafsir bi ar-ra'yi ini terbagi pada dua kategori. Pertama, pandangan yang baiklah, yang terpuji, ataupun ar-ra'yul mahmud, dan pandangan yang tercela. Yang kedua, ar-ra'yul mazmum. Sebenarnya mentafsirkan Al-Quran menggunakan pandangan ni satu perkara yang sebenarnya menjadi suatu perbincangan ulama, ya. Boleh atau tidak boleh guna fikiran, guna pandangan, guna pendapat ni, ya. Sebab dalam hadis Nabi kita akan dapati banyak hadis Nabi SAW melarang seseorang mentafsirkan Al-Quran menggunakan pandangannya. Antaranya Nabi ada bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang berkata tentang Al-Quran ini dengan pandangannya semata-mata, maka hendaklah dia tempahkan tempatnya di neraka. Lepas itu ada lagi satu riwayat, man
man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a, atau kurang lebih begitulah ya. Sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran menggunakan pandangannya, tiba-tiba pandangan tu betul lah pandangan tu ya, tapi dia tetap salah. Walaupun hadis ini dipetik atau disebut oleh ulama tentang kesahihan dan sebagainya, tapi ulama membuat rumusan bahawa bukan suatu yang betul ya, bukan cara yang betul apabila seorang tidak ada ilmu, tidak ada kemahiran dalam satu bidang, terutama bidang Al-Quran, dia cuba untuk meneroka ilmu ini, nak bagi idea sendiri, nak bagi pandangan dia sendiri. Sekalipun dia betul, tetap dia salah. Salah kenapa? Kerana dia tak ikut aturan dan tak ikut kaedah yang sepatutnya. Kalau kita kata dah betul, kan okeylah, betul. Tapi masih salah. Sebab itulah di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ada yang menyebut, kalau tak silap saya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyebut, langit mana yang akan dapat menaungi aku, bumi mana yang akan dapat menanggungku ya. Kalau aku bercakap tentang Quran ni perkara yang aku tak tahu ya. Mereka cukup berhati-hati untuk memberi pandangan dalam mentafsirkan Al-Quran. Mereka takut ya. Mereka bimbang sekiranya pandangan itu tidak kena atau tidak tepat. Itu mereka bimbang. Tapi sekarang ni kita tengok di zaman mutaakhir, ada golongan yang suka untuk nak masuk campur dalam mentafsirkan Al-Quran. Sebab tu saya kata tafsir Quran ni ramai orang suka. Ramai orang gemar, yang ada ilmu pun suka, yang tak ada ilmu pun suka. Tak ada masalah, kita patutnya kita suka pada Al-Quran. Kita suka untuk mentafsirkan Al-Quran, tetapi bukan semua orang boleh mentafsirkan Al-Quran ya. Kita kena belajar daripada sumber yang betul supaya kita dapat memberi tafsiran dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tafsiran yang betul. Jadi ulama apabila melihat dari sudut mentafsirkan Al-Quran menggunakan pandangan ni, jadi mereka membuat kesimpulan begini. Kiranya pandangan itu menepati syarak, menepati nas, dasar-dasar agama, dikira boleh diterima lah ya. Tapi sekiranya pandangan itu pandangan yang bercanggah, yang sesat, maka dia adalah tercela. Tercela ya. Tak boleh diterima dalam Islam. Sebab pandangan kan ada yang betul, ada yang salah. Hak betul ni macam mana kita nak kata betul? Sekiranya pandangan itu tidak bercanggah dengan dasar-dasar agama, tak bercanggah dengan Al-Quran ya, tak bercanggah hadis ya. Tapi kalau bercanggah memanglah dia kira tertolak. Antara contoh-contoh kitab tafsir yang disebut oleh para ulama tentang tafsir bi ar-ra'yil mahmud, gitu disebut. Maknanya kitab-kitab tafsir yang menggunakan pandangan yang baiklah ya. Seperti tafsir Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib. Tafsir Ar-Razi memang besar ya. Saya pernah baca, tengoklah sikit sebanyak. Nak baca tak larat, terlalu besar. Terutama masalahnya apabila pengarangnya Ar-Razi ni ataupun Fakhrul Razi, dia memang orang yang ada ilmu yang banyak tentang selok-belok ni lah, tentang kejadian alam dan sebagainya, tentang apa lagi falsafah ke apa, banyak benda yang dia tahu dan dia nak masukkan semua maklumat dalam buku dia. Ulama ni sebenarnya, tuan-tuan sekalian, ulama dia berdasarkan latar belakang keilmuan mereka. Kalau mereka tu alim dari sudut sejarah, mereka tafsir Quran, mereka akan fokus kepada sejarah lebih ya. Kalau dia alim dari dalam sudut hukum hakam, biasanya dia akan masukkan ayat-ayat hukum tu banyak. Macam tafsir Qurtubi bukan? Dalam tu banyak cerita tentang ayat hukum, masalah-masalah fiqh ya. Kalau pula sejarah ya,
seorang itu ahli bidang sejarah, latar belakang dia mempengaruhi penulisan tafsir. Macam tafsir Tabari, seorang ahli sejarah yang hebat, maka banyak sejarah dalam tafsir dia. Ibnu Katsir juga seorang ahli sejarah, banyak sejarah, kisah-kisah dimasukkan. Ya. Kalaulah seorang itu latar belakangnya bahasa Arab, dia akan masukkan perkara-perkara berkaitan dengan isu-isu bahasa dalam pentafsiran. Begitulah seterusnya ya. Jadi Ar-Razi ni memang hebat kitab dia. Saya rasa tak ada orang mengajar kitab ni. Ya. Saya tak pernah dengar ya, Ustaz Amiri ada orang mengajar kitab tafsir Ar-Razi ni. Saya dulu baca tafsir surah Fatihah pun terkejut, saya tengok Allah cukup dalam dia punya, cukup jauh dia perbahasan dia. Kita nak faham pun susah bahasa dia ya, bahasa Ar-Razi ni. Dan pernah dia sebut kalau dia diberi peluang, katanya dia akan tafsir surah Fatihah tu satu jilid yang besar. Hak ada pun susah nak faham. Banyak dah. Dia kata dia boleh lebarkan, boleh kembangkan tafsir surah Fatihah tu biar jadi lebih banyak daripada apa yang ditulis. Ini antara kitab yang pelik lah tuan-tuan. Saya rasa tak ada pun orang terjemah kitab ni. Tak pastilah, takut ada pihak biasa di Indonesia kan, suka menterjemah buku-buku turas, buku-buku lama. Ya. Saya tak pernah tengok lah ya. Sebab nak terjemah ni memang mencabar lah. Sebab itu ada orang, dia kata kitab tafsir Ar-Razi ni semua ada dalam tu, kecuali tafsir. Ya. Ada ulama kritik tafsir Ar-Razi. Kata mereka, kullu syai'in fihi illa tafsir. Semua ada dalam tu, kecuali tafsir tak ada. Maksudnya kitab ni dia cerita banyak benda-benda yang kadang-kadang lari daripada ruh tafsir. Itu maksud dia. Dia bukan nak puji tapi dia nak kritik tafsir ni. Sebab dia banyak nak kata melencong ke lain tu tidak, tapi maksudnya dia ilmu dia tadi, kepakaran dia dalam banyak bidang menyebabkan dia suka nak cerita semua dalam kitab dia. Kemudian tafsir Abu Hayyan ya, ini kitab Al-Bahrul Muhit, kitab yang banyak menceritakan tentang ilmu bahasa dan juga ilmu qiraat ya. Tafsir Al-Jalalain yang ringkas ya, yang banyak diajar, dipelajari oleh pelajar di pusat pengajian, di pondok dan sebagainya. Kitab ringkas je. Dia tafsir bukan semua ayat, bukan semua kalimah yang dijelaskan. Tapi walaupun dia ringkas, dia cukup penting ya. Tafsir Jalalain sebab dia pilih perkataan tafsir yang lebih dekat, lebih kuat ataupun lebih jelas maksud. Ini antara tafsir yang ringkas yang dipelajari oleh sebahagian daripada anggota masyarakat kita lah ya. Okey, saya cuba ringkaskan di sini. Saya pergi kepada seterusnya. Slide ni tak banyak sebenarnya, cuma ialah bila kita sentuh tu dia jadi panjang sikit. Kemudian kitab tafsir Bir-Ra'i Al-Mazmum. Contoh kitab tafsir yang menggunakan pandangan yang salah, yang kita kata yang sesat ya. Secara mudahnya tafsir-tafsir yang mengandungi perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti tafsir Mu'tazilah ya. Yang terkenal di kalangan orang kita, tafsir Az-Zamakhsyari lah ya. Itu dengan judulnya Al-Kasyaf. Ulama Ahlussunnah sendiri mengambil daripada tafsir Al-Kasyaf ini, walaupun pengarangnya adalah seorang yang beraliran Mu'tazilah yang menggunakan akal lebih daripada yang lain. Jadi dari sudut bahasa memang setengah ulama mengambil rujukan sudut bahasa sebab Zamakhsyari seorang pakar bahasa. Tapi dari sudut akidah mereka tak ambil sebab mereka tahu Zamakhsyari seorang yang kuat Mu'tazilahnya. Pemikiran Mu'tazilah memang kuat ya. Kemudian yang mungkin di sini untuk kita lah ya. Bila kita dapat tahu bahawa tafsir Az-Zamakhsyari ni sebab Az-Zamakhsyari itu sendiri sebagai seorang Mu'tazilah, maka latar belakang dia punya aliran Mu'tazilah telah mempengaruhi tafsir dia, terutama tentang akidah lah.
Dan kadang yang tafsiran dari sudut bahasa pun dia akan mengheret kita kepada persoalan akidah. Kemudian tafsir-tafsir aliran seperti Syiah, ya. Tafsir Syiah seperti banyak dibuat contoh, antara tafsir At-Tabarsi, Majmu' al-Bayan fi Ulum Al-Quran. Saya tak pernah tengok tafsir Al-Bayan ni. Cuma ada beberapa tafsir yang saya sebut tadi, tafsir Majmu' al-Bayan, bukan. Jadi saya tak berkesempatan untuk tengok kitab tafsir ni. Cuma ada beberapa tafsir daripada golongan Syiah yang sempat saya tengoklah, ya. Kita kena berhati-hati ya bila kita membaca kitab tafsir. Mungkin cover kulitnya tafsir, kita akan ingat tafsir semuanya bagus. Tak. Kita tengok pengarang dia, aliran pemikirannya, apa dia, ya. Kalaulah daripada karya tulisan Syiah, maka tentu dia akan bawa tafsir itu ke arah mendukung fahaman Syiah. Macam Mu'tazilah, macam Zamakhsyari, dia akan mengheret kita kepada dia nak promote dia punya akidah dia tu. Dan begitu juga dengan kalau ada tafsiran daripada ajaran-ajaran yang salah. Dan dalam internet khususnya kita akan dapati banyak zaman orang kata tanpa sempadan, kan. Ada orang boleh baca tafsir daripada, kalau dia mahir bahasa Inggeris, banyak juga tafsir bahasa Inggeris yang kita tak tahu dia punya pemikiran dia, bukan. Pernah satu ketika dulu saya berurusan dengan percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah, Mujamad Malik Fahad. Saya bertemu dengan Dr. Fa' Abdul Rahim, seorang yang kira mahir dalam bidang bahasa Arab, bahasa Inggeris, ya. Dan dia ditugaskan untuk jaga bahagian terjemahan Al-Quran. Seingat saya, sewaktu saya pergi menziarahi beliau pernah bertugas di Universiti Islam Madinah mengajar bahasa Arab satu ketika dulu. Dia kata ada seorang wanita dari Eropah, ya. Berani dia bukan belajar Arab pun. Dia telah menyiapkan sebuah tafsir Al-Quran, ya. Dia cuba mentafsir Quran dengan fikiran dia. Saya lupa nama dia, siapa yang wanita tu. Bila mereka hantar, ataupun wanita ni hantar permohonan kepada percetakan Al-Quran Raja Fahad untuk komplit percetakan ni, cetak dia punya terjemahan Quran dia, maka dia dapati, dia semak background dia, latar belakang penulisnya memang tak ada latar belakang pengajian Islam, pengajian bahasa Arab, ya. Tentunya orang yang tidak ada pengetahuan dalam bidang-bidang seperti yang saya sebut tadi, yang merupakan syarat untuk nak tafsir Quran, mesti tahu bahasa Arab, bukan tahu tapi alim dalam bahasa Arab, mesti menguasai bidang-bidang ilmu yang lain juga. Maka sudah tentu orang yang tidak ada kemahiran ini, dia akan bukan mentafsirkan Al-Quran, tapi akan banyak merosakkan makna ataupun maksud ayat Quran. Sebab dia tak ada asas, ya. Tapi berani, orang yang macam ni berani nak tulis tafsir Quran. Saya di sini cuba bawa contoh, ya. Kalau kita di Malaysia, kita tempat kita di kawasan Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, ya. Saya tak mendalami karya-karya tafsir dari Indonesia, dan juga di Singapura pun ada tafsir yang ditulis oleh Ahmad Sonhaji, bukan. Kalau di Indonesia tu tafsir Al-Azhar, yang dikarang oleh Hamka. Saya hanya dapat maklumat tidak banyak tentang tafsir-tafsir yang ditulis di Singapura dan juga di Indonesia. Cuma kalau di Malaysia ni saya terlibat sebagai orang kata penyemak lah, ya. Penyemak tafsir yang ada, terutama yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, antara kitab tafsir yang paling lama lah, ya, yang ada di Malaysia,
ia menjadi rujukan kepada ramai orang dan banyak pihak, ialah tafsir pimpinan Ar-Rahman, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jadi dia dilihat sebagai terjemahan, tapi terjemahan yang berbentuk tafsiran, ringkas, dan sebenarnya kalau kita baca, kita rasa memang ada keunikan dia. Walaupun begitu, sekarang ni pihak JAKIM lah dalam usaha untuk mengemaskini tafsir pimpinan Ar-Rahman ini dalam bentuk yang lebih menarik, dikemaskini, disemak semula, isi kandungan tafsiran ini. Dan saya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menyemak, membaca proof tafsir ini. Dan insya-Allah dalam masa terdekat insya-Allah akan diterbitkanlah insya-Allah. Semoga Allah permudahkan. Jadi kalau kita tengok kepada tafsir-tafsir yang ada dalam bahasa Melayu, sebab saya pilih tafsir Pimpinan Ar-Rahman sebab antara tafsir yang lama lah dan tersuhur lah kiranya. Mungkin di Singapura juga masyarakat Islam di sana menggunakan tafsir ini. Ada dalam edisi Jawi, dalam edisi Rumi. Cara yang digunakan oleh penyusun tafsir ini dimulakan dengan mukaddimah tentang surah Fatihah itu. Apa isi-isi penting yang ada dalam surah Fatihah. Kemudian kita tengok dari sudut tafsirannya. Bagaimana penyusun telah cuba untuk mengemukakan tafsiran yang kemas, yang rapi bagi saya, yang cukup baiklah. Dan dia ada di bawah tu nota kaki. Sebab apa nota kaki tu panjang? Sebab tafsir kan, kita nak tafsir Quran, kalau kita tafsir, kita sebut sepatah, dua patah, tak, orang kata tak sampai maksud lah. Sebab itulah antara cara kita, kalau kita buka, kita baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, kita kena baca nota kaki tu, baru orang kata jelira, baru sampai maksud. Kalau tidak, tak sampai maksud lah. Kalau nak baca yang atas tu saja, yang terjemahan sebelah ayat tu, boleh faham dah. Tapi kalau baca nota kaki tu, lagilah rasa semangat, lagilah rasa bertambah ilmu, lagilah rasa tadabbur tu. Rasa orang kata lebih berpuas hatilah. Kalau tengok pada nota kaki tu memang dia punya huraian yang saya tak nak baca lah. Cuma saya tunjukkan bagaimana pengarang ini, adalah Syekh Abdullah Basmih. Abdullah Basmih ni asal bukan dari Singapura. Dan disemak tafsir ini oleh bekas Mufti Kelantan, Tuan Haji Muhammad Noor. Dan beliau bukan setakat semak, ada tambahan dimasukkan. Jadi itulah tafsiran sebenarnya. Kalau kita nak tafsiran yang lebih, orang kata lebih baik, kena ada huraian, kena ada huraian lebih lah. Semacam di sini dia pengarang cuba untuk menjelaskan basmalah tu, dia letak nota kaki tentang Al-Quran tu apa dia. Kemudian tentang Allah tu, jelaskan Allah tu nama yang khas bagi zat Tuhan yang wajib diwujud. Dan kemudian Ar-Rahman, kan? Apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, kan? Jadi sesi ni bukan saya nak tafsir surah Fatihah, saya nak tunjuk je macam mana dia punya pendekatan. Sebab kalau kita sebut, mungkin ada yang nak tanya, boleh kita buka laluan terus? Nak tanya boleh. Boleh. Okey. Baik, silakan Haji Sarwan. Mungkin takut nanti dah jauh tu takut terlupa. Haji Sarwan ada nak tanya apa-apa? Nampak angkat tangan. Haji Sarwan.
Haji Sarwan ni daripada Johor, tak silap Ustaz. Ya. Ha. Ya, Tanda tu silakan. ziarah Silakan kalau ada pertanyaan. atau terangkat tangan. Okey, tak apa, terus dulu Dato'. Ya. Jadi saya bawa apa nama ni, contoh tafsir Pipin Ar-Rahman ni sebab saya mengajar tafsir ni dan saya banyak membaca ya. Banyak membaca tafsir ni untuk inilah, untuk sebagai rujukan, dan pada masa yang sama saya terlibat menyemak kembali tafsir ni ya. Jadi kalau kita baca daripada huraian di nota kaki itu kan, kita akan dapat banyak maklumat ilmu ya. Sebab setengah orang dia tak baca nota kaki. Dia tahu nota kaki buat apa Ustaz? Panjang. Betul lah, panjang. Ada bahagian yang panjang, ada bahagian yang pendek. Tapi saya nak beritahu macam mana pengarah ini cuba menjelaskan maksud ayat Al-Quran ini dalam surah Fatihah. Kemudian di bawah tu ada menurut huraian Sahibul Fadilah Datuk Haji Muhammad Nur, penyemak kitab tafsir ini. Dia hurai panjang ya, berapa penggang dia hurai. Ini antara perkara yang menjadi keunikan lah ya, tafsir ini. Dia nak cerita tentang pengertian ibadat, waktu panjang cerita tu. Nak hurai tentang apa tu? Tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi nota kaki kepada satu ayat tu panjang, supaya orang yang membaca dapat memahami dengan jelas ya. Ini peranan tafsir. Kemudian kita tengok contoh di sini. Bagaimana dalam tafsir Pipin Ar-Rahman ini, dia menggunakan hadis yang kita katakan tafsir Quran dengan hadis itu sebagai satu tafsir bil maksud ya. Dalam nota nombor 6. Nombor 6, tafsiran kepada ayat 7, ayat terakhir surah Fatihah. Katanya menurut hadis Nabi SAW, orang yang dimurkai iaitu ialah orang yang kaum Yahudi ya, dan orang yang sesat ialah kaum Nasrani. Ini Nabi sendiri yang memberi penjelasan. Kan kita dah baca tadi kan ayat itu, bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim ya. Jadi peranan Nabi menjelaskan siapa dia orang yang Allah murkai dan siapa dia orang yang Allah sebut sebagai ad-dhalin, sebagai sesat. Nabi yang menjelaskan kepada sahabat ya. Kalau bagi kat kita akan katalah orang yang Allah murka tu kita boleh list lah ikut pandangan kita, tapi Nabi dah sebut al-maghdubi alaihim humul yahud, kata Nabi, mereka adalah orang Yahudi. Ad-dhalin, kata Nabi, hum an-nasara, mereka adalah orang Nasrani. Dan mereka yang berperangai seperti mereka itu termasuklah ya. Sebab tu kita kena letak keutamaan kepada tafsir Nabi. Bila kita belajar tafsir bil maksud, kita rasa yakin. Dan alhamdulillah lah, kalau kita guna tafsir Ibn Katsir, insya-Allah banyak kita akan dapat manfaat daripada cara Ibn Katsir mentafsir Quran dengan cara bil maksud tu. Jadi dalam tafsir Pipin Ar-Rahman ni dia ada sebut benda tu, bagus yang untuk dipelajari lah atau dibaca ya. Yang ni saya cuba nak bagi beberapa pandangan ya, beberapa karya tafsir dan ulasan. Yang ni yang saya sebut tadi, saya ambil daripada sumber internet ni, bukan nak jual kitab ni, sekadar nak tunjuk tafsir At-Tabari tu. Tafsir At-Tabari ni cetakan yang dah baru ni, yang saya guna dulu masa kajian saya, memang tafsir yang agak lama ya. Tulisan dia pun memang ialah ya, susah nak baca. Tapi ni dah elok ya. Dia hari buat kajian dah saya makan. Ini yang saya sebut tafsir yang apa? Yang paling besar lah, antara yang paling besar. Kalau sekali tengok tu memang tak larat nak baca. Saya pun kalau tak buat kajian PhD, saya tak belik lah kitab ni. Sampai 20,000 riwayat saya belik cari yang mana Israiliyat, yang mana ada unsur Yahudi ataupun cerita ulang ahli kitab dan sebagainya. Dan cerita daripada Bani Israel.
Ada ulama yang ringkaskan tafsir ni sebab tafsir ni besar, dia ringkaskan menjadi lebih kecil saiz dia. Ya. Tapi tak apa, kalau kita tak baca tafsir Tabari pun, tuan-tuan dan puan, bila kita baca tafsir Ibn Katsir banyak ambil daripada Tabari. Ya. Dia banyak ambil, dia sudut daripada Tabari dan dia bagi pandangan dia sendiri, ada setengah-setengah tu. Ya. Jadi kalau kita baca tafsir Ibn Katsir, seolah-olah kita dah baca sebahagian daripada tafsir Tabari. Sebab tafsir Ibn Katsir banyak merujuk kepada tafsir Tabari ni. Kita sebut nama kitab pun tak apa dah, walaupun kita tak buka, tak baca kitab. Paling tidak, Tabari itu ahli tafsir yang besar. Ya. Saya dapat berkongsi pun kerana saya diberi peluang untuk buat kajian. 3-4 tahun buat kajian tafsir ni. Kemudian ni tafsir Ibn Katsir yang tadi, yang disebut oleh Ustaz Muhammad Amir tadi tentang naskah yang merupakan rujukan. Banyak dicetak tafsir Ibn Katsir ni, ya, diringkaskan, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya ingat banyak versi, ya, cuma kita kena pilih yang mana yang terbaik. Sebab kitab ni masyhur, ya. Kalau sebut Ibn Katsir tu ramai orang suka rujuk. Sebab Ibn Katsir sendiri itu mazhabnya mazhab Syafi'i, ya. Dia seorang yang alim dari sudut hadis, sejarah, ya. Memang hebat beliau ni. Dan banyak dia punya pandangan yang bernas dalam tafsir ni. Tapi macam saya kata tadilah, tidak ada kitab tafsir yang lengkap, sempurna, komplit 100%. Kena buka tafsir lain juga, ya. Ini tafsir Munir. Bagi pencinta karya tafsir, tafsir ni amat digemari oleh ramai orang, ya. Sampai diajar di surau di masjid, ya. Dah lengkap diterjemah dalam bahasa Melayu. Kadangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kitab ni menarik, dia agak semasa lah, ya. Dia agak semasa dan menyentuh keadaan kehidupan hari inilah, ya. Sebab dia bersifat semasa. Banyak sebenarnya kitab tafsir kalau nak baca, ya. Tapi masa tak sempat, kan. Kita sibuk, sangat sibuk dengan urusan-urusan lain, ya. Kemudian yang ni tafsir fi zilal Al-Quran, ya. Bagi mereka yang nak baca tentang dakwah, tentang tarbiyah, ya, tafsir di bawah bayangan Al-Quran ini, kalangan Syed Qutb. Ramai orang minat, ya, nak baca. Antara kitab yang ditulis di penjara ialah kitab Syed Qutb rahimahullah. Kemudian ni tafsir Hamka, ya. Tafsir Al-Azhar. Tulisan Hamka, kitab tafsir yang cukup baik, ya. Saya tak sempat nak baca semua, tapi saya pernah guna tafsir ini, tafsir Juz' Amma. Saya baca cukup menarik, ya. Tengah orang yang tak pernah baca tafsir ini, dia tak tahu apa kelebihan, apa nilai dia. Dalam tu banyak pengarang itu Hamka berkongsi maklumat tentang sejarah, tentang kehidupan beliau dan bagaimana setengah ayat itu benar-benar telah mempengaruhi dan orang kata mengenai dirinya. Dia rasa betul tu ayat tu macam ada kaitan dengan kehidupan beliau. Amat menarik, ya, bila pengarang berkongsi pengalaman tentang apa yang dilalui oleh beliau dalam mentafsirkan Al-Quran. Dan tafsir ini juga antara tafsir yang ditulis sebahagiannya dalam penjara. Tafsir-tafsir yang diterbitkan atau dilahirkan dalam penjara ni seronok juga kita baca. Sebab pengalaman orang yang berada dalam tahanan, ya, tak sama dengan orang yang berada di kursi yang empuk di bawah kesejukan penghawa dingin. Macam kita tu dalam hawa dingin, kan, bila hawa dingin cakap tafsir. Orang dulu dalam penjara tulis tafsir, ya, beza jauh sangat. Yang ini antara karya Hamka yang diterbitkan secara ikut surah lah, ya. Surah-surah pilihan, menarik untuk dibaca dan ditelaah lah, ya. Yang ini yang tafsir Al-Quran Abrul Asid yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sonhaji. Ini orang masyarakat Islam di Singapura memang dah biasa dengan tafsir ini. Saya tak berkesempatan untuk
membaca tafsir ni cuma saya dapat maklumat tentang cara pendekatan Syekh Ahmad Suan Haji tulis kitab ni, dan memakan masa yang cukup lama sebenarnya. Saya tengok ahli-ahli tafsir menulis kitab bukan sehari, bukan 2 hari. Tetapi Masya Allah sampai 20 tahun. Betul ya, bukan senang nak melahirkan satu karya tafsir, makan masa. Itu kalau satu tafsir. Kalau 2 tafsir, seorang ulama ataupun seorang alim menulis kitab sampai dua judul tafsir yang ditulis, lagilah lama bukan. Ada macam Imam Suyuti, macam apa nama ni, Abu Hayyan sendiri ada kitab tafsir yang diringkaskan daripada Al-Bahrul Muhit. Yang ni tafsir di Malaysia, tafsir Mubin, saya terlibat sebagai ahli panel penyemak ya, tafsir Mubin. Pengarangnya telah meninggal dunia. 2 orang pengarang telah berusaha menerbitkan tafsir ini. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid. Semoga Allah merahmati kedua-duanya. Waktu saya semak tafsir ni, pengarangnya dah uzur ya. Dan dia berdoa minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia beliau untuk beliau tengok tafsir ini siap dicetak. Saya rasa masa tu dia pengarang sempat melihat ya, tafsir ini. Dia sebenarnya daripada tafsir yang ringkas kemudian dikembangkan, ditulis, kemudian jadi taklah kata besar sangat tapi sederhana lah ya. Tafsir Mubin. Dia asalnya kalau ikut pengarang, mereka meletakkan judul ini Tafsir Al-Mubin. Waktu saya makan, saya bagi cadangan kepada ustaz pengarang, saya kata kita buang al macam mana? Dia tak payah sebut Al-Mubin, kita kata Tafsir Mubin saja. Sebab dia nak tiru tafsir pimpinan Ar-Rahman kan? Itu Ar-Rahman ya. Ini Mubin tu maksud jelas. Saya kata buanglah al ya, jadi Tafsir Mubin. Mereka pun bersetujulah buang. Jadi Tafsir Mubin. Tafsir ni bagus, sederhana besar dan kiranya taklah susah nak baca ya. Saya sempat menyemak daripada awal hingga akhir sampai buku ni siap dicetak. Yang ini tafsir Pedoman Muttaqin. Tafsir ini saya terlibat sebagai panel penyemak dan pengarangnya adalah Dr. Abdul Hayy rahimahullah. Dalam keadaan saya menilai tafsir beliau, tiba-tiba saya dapat maklumat beliau meninggal dunia tahun sudah rasanya. Tak sempat nak semak jilid yang keberapa, juzuk yang ke-7. Baru 6 juzuk dicetak oleh pihak JAKIM dan tafsir ini cukup bagus ya. Saya dapat bersama dengan pengarangnya Dr. Abdul Hayy, pensyarah Akademik Islam Muslim Malaya, dapat bersama dia. Waktu kita nilai tafsir beliau ni di JAKIM, beliau banyak ya, mempertahankan idea dan hujah pandangan dan pendapat beliau, dan kita berdiskusi dengan beliau. Sebab tu makan masa yang lama ya. Sebab kita baca, saya baca kitab beliau, saya bagi teguran, dia tanya kenapa saya tak betul ataupun saya salah, dia mempertahankan hujah dia kan. Menarik sebenarnya, kita sambil orang kata berkongsi ilmu. Jadi kitab Tafsir Pedoman Muttaqin baru terbit hanya 6 juzuk ya. Kitab ni belum lengkap sepenuhnya. Pengarang telah tulis juzuk yang juzuk akhir ada beliau tulis tapi tak diterbitkan lagi. Dan memang hebat Dr. Abdul Hayy ni, tulisan dia cukup tajam lah ya. Rujukan dia sebab dia mahir dalam bidang hadis ya. Dan tulisan dia cantik lah dia punya cara persembahan dia. Yang ini tafsir pimpinan Ar-Rahman dalam banyak versi yang saya ambil daripada sumber internet, dalam Jawi pun ada kan. Yang Rumi pun banyak cetakan dia. Dan tafsir ini, sebab tu saya kata antara tafsir yang terbaik lah. Ringkas dan sesuai untuk dibaca. Dan seperti mana yang sebut tadi, dalam proses untuk diterbitkan dalam versi yang lebih kemas lah ya.
Sebab ni dah lama ditulis oleh pengarang dan memerlukan suntingan bahasa supaya masyarakat sekarang mudah faham. Ya. Bukan tak boleh faham, cuma bahasa agak lama berbanding dengan masyarakat yang ada hari ni lah. Yang ini tafsir Nur Ihsan, ya, tafsir yang ada di Malaysia juga. Saya tak sempat untuk melihatnya sebab tak pernah mengajar tafsir ini. Cuma saya paparkan sebagai salah satu tafsir yang ada. Yang ini tafsir Tuan Guru Datuk Abdul Aziz Nikmat. Kuliah-kuliah beliau yang beliau sampaikan tafsir telah dirakam, ya, dan dijadikan buku. Di mana beliau ini, Tuan Guru, kebetulan saya buat kajian tentang Tuan Guru dan saya telah menyiapkan satu buku tentang pendekatan tafsir Tuan Guru dan proses untuk dicetak lah, ya. Tuan Guru menyampaikan tafsir sejak beliau balik dari Mesir tahun 62. 40 tahun baru habis satu khatam. Kali khatam tu 40 tahun. Tahun 2002 selesai khatam Quran. Ya. Hari pertama beliau balik ke tanah air, dia dah mula tafsir Quran. Dan berkat kesungguhan beliau, akhirnya rakaman-rakaman yang ada. Sebab Tok Guru tak menulis, ya, Tok Guru tak mengarang. Maka usaha yang disampaikan dalam tempoh yang lama, ada sebahagian rakaman yang boleh kita dapat lihat dicetak oleh satu pihak, Yayasan Rabbani, ya, dicetak mengikut surah, ya. Ini kerja yang besar juga. Saya telah membaca ke semua jodoh-jodoh yang ada di sini dan saya dapat melihat bagaimana ilmu Tuan Guru, ya. Tuan Guru ni seorang yang cukup hebat. Dia mentafsirkan Al-Quran walaupun beliau ada ilmu sebenarnya, tapi nak tafsir Quran ni Tuan Guru akan bersiap lebih awal. Sehari sebelum tu kalau dia tafsir, dia bagi kuliah hari Jumaat, hari Khamis tu dia dah bersiap dengan membaca rujukan tafsir Ibn Katsirnya, tafsir Syed Qutubnya, ya, tafsir Asy-Sya'rawi yang dia baca. Sebab Tok Guru suka membaca. Kita cuba bayangkan seorang yang dah lama belajar di India, di Pakistan. Di Pakistan beliau mengambil sanad tafsir Al-Quran. Kemudian pergi ke Mesir, ya. Kemudian balik ke Malaysia, mengajar dan memberi kuliah tafsir. Walaupun beliau tidak mengarang, tapi ada orang tolong karang, tolong buat buku untuk beliau, ya. Mungkin perlukan masa yang panjang untuk siapkan tafsir ke semua surah yang telah ditafsirkan oleh beliau pada setiap hari Jumaat di Kota Baru. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang tafsir Al-Quran, ada beberapa tulisan tentang pihak-pihak yang cuba menyelewengkan tafsiran ayat Quran. Buku ini saya dapati daripada sumber internet lah. Saya tak pernah baca buku ini. Cuma buku yang menceritakan tentang aliran-aliran yang menyeleweng seperti mana telah kita sebut tadi. Aliran Syiahnya, kan, aliran Mu'tazilah. Dan kalau kita di tempat kita sekarang ni, aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran sesat banyak menyelewengkan, ya, tafsiran ayat Quran. Pengalaman saya nak berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan. Waktu saya dilantik sebagai panel pakar akidah di JAKIM sewaktu masa sebelum inilah, ya. Sekarang tidak lagi panel akidah di JAKIM. Cuma pengalaman saya waktu dipanggil ketua-ketua kumpulan ajaran yang bercanggah ini, bila kita tanya, memanglah antara perkara yang mereka bawa ialah mereka cuba mentafsirkan Al-Quran dengan cara mereka. Tidak mengikut metod tafsir bil ma'sur, ya, tapi menggunakan metod sendirilah, ikut selera dan nafsu mereka. Sampai satu masa saya terkejut, seorang yang Masya Allah penampilan yang pakai serban, pakai jubahnya, dia mendakwa dia ada ilmu yang lebih hebat daripada orang lain lah, ya. Apabila dia sebut ayat Quran, kita tanya dia apa tafsiran dia. Dia tafsir tak macam kita. Kita tanya dia tafsiran ayat Quran yang dia baca. Dia tafsir macam lain. Kita tafsir mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah.
Kemudian apabila kita tanya dia, kita kata yang kamu tafsir itu salah. Yang kita tafsir, yang betulnya yang kita tafsir. Sebab kita rujuk pada kitab-kitab ulama yang muktabar. Apa dia kata? Dia kata kamu tafsir Quran secara zahir. Saya tafsir secara batin. Oh. Saya ingat lagi pengusi panel akidah masa itu. Kata kalau macam ni lah, kita tak akan bertemu sampai bila-bila lah. Kamu tafsir Quran ikut selera, nafsu kamu. Adalah pula tafsir Quran secara batin. Tak sama lah sampai bila-bila. Dia senyum je. Kata, saya tafsir Quran secara batin. Kamu tafsir secara zahir. Tujuan dia nak mengharuskan dia punya aliran, pemikiran, ajaran dia. Dan biasalah, pembawa ajar yang meragukan ini dia guna ayat Quran. Macam kita baca Quran, dia baca Quran juga. Tapi tafsiran dia macam itulah. Ya. Sebab tu perlu kita tahu apa dia tafsir, kaedah nak tafsir Quran, yang mana yang betul, yang mana yang salah. Sebab saya belajar kaedah pentafsiran Al-Quran walaupun saya tidak mahir. Saya dah beritahu tadi, saya ada sedikit ilmu saja untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan masyarakat. Sekadar apa yang Allah bagi pada saya. Tapi kita tahu kaedah dia. Macam mana nak tafsir Quran, macam mana nak cari sumber, nak pastikan satu benda itu sahih ataupun tidak. Dia ada kaedah-kaedah dia. Cuma saya nak beritahu tentang isu penyelewengan itu memang berlaku pada setiap masa. Daripada dulu lagi sampai bila-bila lah. Kalau ada orang memang ada kepentingan, dia akan putar belikkan ayat Quran untuk mengharuskan pemikiran ataupun nak jaja dia punya idea tentang pemikiran dia. Ini juga buku yang cerita tentang aliran yang menyeleweng dalam tafsir Al-Quran, ya. Karangan Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi. Ini tafsir Syiah, ya. Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Saya bukan apa tak, saya nak beritahu pada tuan-tuan perempuan, kau nak baca mana-mana buku tafsir, tolong tanya ustaz dulu. Yang ada maklumat, yang ada pengalaman dan sebagainya. Supaya kita tak terbaca buku-buku yang ada unsur-unsur yang tak baik, ya, yang boleh meracuni pemikiran kita. Ini antara tafsir Syiah lah, ya. Saya kalau tafsir Syiah ni saya ragu-ragu lah. Kalau pun ada orang kata ni ustaz tafsiran secara sederhana, bukan Syiah yang ekstrim dan sebagainya, ya. Tapi dia tetap mengandungi dia punya idea-idea yang boleh, kalau kita tak berhati-hati, kita akan terpengaruh, ya. Satu lagi ni tafsir Al-Amsal kalangan seorang tokoh Syiah yang juga banyak dirujuk oleh golongan yang nak cari kelainan dalam mentafsirkan Al-Quran. Dan saya sekadar memberi contoh saja supaya tuan-tuan tahu bahawa ramai orang berminat tulis tafsir, ahli sunnah pun tulis tafsir, yang tidak ahli sunnah pun tulis tafsir, yang tak ada ilmu pun tulis tafsir, yang tak ada kemahiran pun bercakap tentang tafsir, ya. Ini cukup sebenarnya bahayalah kalau kita tak berhati-hati, nanti kita terlibat dengan pentafsiran yang tak betul ataupun yang salah lah, yang menyeleweng. Okey, itu saja perkongsian kita untuk malam ni, ya, Ustaz. Semoga memberi manfaat kepada baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, kita selesai perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan pengantar tafsir. Jadi dalam masa lebih kurang 1.5 jam, Doktor telah berkongsi kepada kita tentang latar belakang kepada ilmu tafsir, yang saya rasa pada malam ini mungkin ramai yang dapat maklumat tentang kepentingan untuk kita memilih kitab-kitab tafsir supaya tak tersalah pilih. Rupanya Mu'tazilah juga ada kitab tafsir, Syiah juga ada kitab tafsir. Jadi kalau kita tersalah pilih, kita ingatkan semua kitab tafsir semua baik, maka jadi itu mungkin akan merosakkan akidah kita dan sebagainya. Dan juga apa yang Doktor yang menariknya ialah kita kena ada orang yang membimbing kita. Orang yang membimbing kita, dan tafsir Al-Quran sudah pastinya orang yang nak menafsirkan Al-Quran itu
seperti yang doktor sebut tadi, perlu kepada persiapan persediaan, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dalam program kita inilah kita yakin bersama-sama dengan kita asatizah yang mereka dah biasa dengan pengajaran kitab tafsir dapat manfaat yang banyak daripada program ini. Dan apa yang saya boleh buat kesimpulannya juga ialah tentang tafsir yang doktor kongsikan kepada kita berkenaan dengan tafsir. Ada dua, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i, yang mungkin baru pertama kali dengar bil ma'thur dengan bil ra'i. Dan di sana pula kalau tafsir mengikut pandangan, ada pandangan yang terpuji, ada pandangan yang tercela, dan beberapa kitab tafsir yang doktor tunjukkan tadi itu boleh kita ambil maklum, dan dia pernah tengok dalam Shopee. Jadi perkongsian daripada doktor itu mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sebagai menambahkan koleksi tentang kitab tafsir untuk kita baca dan ambil manfaatnya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum juga ada kitab tadi yang doktor kongsikan kepada kita tentang penyelewengan dalam tafsir Al-Quran. Bagus saya rasa kalau kita dapatkan buku itu, kita boleh tengok apakah penyelewengan yang berlaku dalam tafsir Al-Quran. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita telah selesai pada malam ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor yang buat pertama kali bersama dengan Pusat Pengajian ZAG Al-Quran wal Qiraat, dan pertama kali dengan tuan-tuan dan puan semua melapangkan masa kita. Insya-Allah jangan lupa, dan kita akan bersama lagi dengan doktor dalam program Suluh Tafsir, ya. Insya-Allah kita berguru dengan orang yang banyak pengalaman, yang menyemak Fadhil Doktor lah, banyak menyemak kitab-kitab tafsir, dan juga asatizah yang lain juga ada kelebihan masing-masing. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersama-sama program Suluh Tafsir nanti. Terima kasih sekali lagi juga Ustaz ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan yang sentiasa memberi sokongan kepada Pusat Pengajian ZAG Al-Quran wal Qiraat. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi insya-Allah. Akhir kata kita sama-sama menutup program kita pada malam ni dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau pun ada. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Baik, jangan lupa untuk pendaftaran nanti boleh berhubung dengan Cikgu Zainab binti Abdul Ghani ataupun berhubung dengan ketua yang kita lantik, ya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih. Barakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Bye. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Jazakallah khair. Allah. Baiklah insyaAllah. Leave to leave. Jumpa lagi insya-Allah. Bye.